Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala akan kira kita buat amal buruk. Bila amal tu kita buat, kita baru ingin aja nak buat, belum tulis lagi. Kalau kita padam keinginan dan tak buat. Tapi kalau kita ada keinginan nak buat dan kita betul-betul buat, maka baru ditulis. Tapi amal baik baru ingin nak buat, mau nak buat, belum buat lagi, sudah ditulis sebagai kebaikan, apalagi dah dibuat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Karim, Maha Rahim. Dia mahu kita buat baik. Dia mahu kita selalu ada niat nak buat baik. Jangan ada niat nak buat tak baik. Walaupun dia belum berdosa lagi, keinginan lah nak buat tak baik. Dia hanya berdosa bila dah buat. Jadi kita macam-macam keinginan benda tak baik ada. Sahabat tanya Nabi, itu berdosa ya Rasulullah? Tak berdosa. Bila dah buat baru berdosa. Jadi Rashidi banyak keinginan dia yang tak baik. Ada kala dia datang keinginan dia tak nak buat usaha lagi dah. Dia nak kerja cari duit aja. Kadang datang keinginan nak rogol perempuan jiran sebelah rumah dia. Datang keinginan dia nak curi duit kat bank. Macam-macam. Keinginan tu mana kita tahu. Saya agak je tu. Dia tak jadi dosa lagi kalau dia tak buat lagi. Mana Allah SWT mahu kita tekan keinginan dia. Keinginan ni biasanya yang buat tak baik ni, yang mana kalau kita tekan dia, dia tak jadi lah. Masalah sekarang kita tak tekan dia, biarkan supaya dia ikut je apa kehendak dia. Itu yang buat. Mereka yang apa ni, buat ragut, buat apa ni, pecah rumah, pecah kereta. Semua tu mereka yang ikut keinginan dia. Jangan boleh tahan keinginan tu. Jangan ingat yang cakap saya tak boleh tekan keinginan, tipu. Keinginan tu masa tahap keinginan tu kita boleh tahan. Yang buruk tu jangan buat. Kita kena fikirlah, yang saya nak buat ni Allah suka ke atau ini perintah Allah ke? Dia tak. Ikut je. Keinginan yang buruk tu ikut je. Dan bila ikut tak buatlah. Tak buat yang baik lah, buat yang buruk. Maka baru dikira, baru ditulis dalam buku catatan. Jadi Rashid Anzala ada ketika keinginan dia nak apa je, bersetubuh je dengan janda tu yang dia belum kahwin lagi. Tentu datang. Kalau dia ikut keinginan tu, dia akan buat lah. Dia mudah saja dia tekan keinginan tu. Jadi kalau banyak sangat keinginan haiwan tu yang menyebabkan
susah banyak sangat. Semua keinginan tu keinginan haiwan. Jadi keinginan nak baik tak ada. Tak pernah dibuat. Direka cipta tak ada. Semua keinginan nak memuaskan nafsu. Iaitu keinginan nak sedap lah. Ya. Mereka yang tiba-tiba ditangkap merogol. Mereka tu ikut keinginan nak sedap lah. Yazid banyak juga keinginan dia nak bersetubuh dengan perempuan-perempuan cantik yang dia jumpa. Dia tak sempurnakan keinginan tu. Pendam saja. Kalau kita Tuhan lah Allah, kita akan tengok keinginan dia kan. Banyaknya keinginan lah. Rashidi pun sama. Cuba kita jadi orang yang keinginannya buat baik. Dengan izin Allah saya. Tapi kadang tak apa buat. Keinginan tu nak buat. Kau satu orang dia kata dia jalan atas padang pasir. Dia lihat gunung pasir. Dia kata kalau saya ada harta macam gunung ini, saya sedekah semua di jalan Allah. Dia akan dapat cacitan amal baik kan. Belum buat lagi, baru ingat je niatnya. Jadi hari ini saya mau gas. Hari ini saya mau buat gas pagi sampai malam. Buat pagi. Dapat kebaikan dengan keinginan tu. Hari ini saya nak puasa. Besok saya nak puasa. Tak dapat buat. Buat hari ini. Banyak-banyak kebaikan kita boleh ingin. Hari ini saya nak sembahyang tahajud 12 rakaat. Malam ni saya nak nangis. Tapi tak dapat nangis, bangun pun tidak. Jadi kalau kita jadikan kehidupan kita penuh dengan keinginan nak buat baik. Kalau kita tak dapat buat pun, kita dapat kebaikan. Kalau kita dapat buat, lagi kita dapat kebaikan. Macam Yazid disuruh cerai bini. Cuba dia buat keinginan, hari ini aku cerai. Hari ini aku cerai. Tak cerai-cerai lah. Maka keinginan dia nak cerai tu, perintah Allah tu, dia dapat kebaikan. Tapi kalau dia kata saya takkan cerai, tak ada. Dan dia ikut keinginan dia tu, dia tak nak cerai. Sampai hari ini dia tak. Maka itu dia dapat dosa. Jadi bermula satu kebaikan atau keburukan bermula dengan keinginan. Keinginan yang namanya nafsu tau sebenarnya. Ada nafsu besar, ada nafsu kecil. Jadi nafsu kita ni, kita mau didik dia. Didik dia kepada keinginan nak buat baik je. Tak ada nak buat jahat. Apa pun tak nak jahat. Semua baik. Mudah-mudahan lah, banyak kebaikan kita dapat buat. Kan? Satu hari ni apa benda saya nak buat? Tulis. Tapi tak pernah merancang hari apa benda baik saya nak buat. Bukan kita dapat semua buat. Allah bagi tahu kita dapat buat lah. Tapi atas keinginan tu kita dah dapat kebaikan lah tuan. Tuan kena faham. Keinginan untuk buat tak baik itu belum dapat dosa lagi. Jadi keinginan untuk buat baik tu dapat pahala lah. Kalau kita nak tengok pahala lah. Keinginan apa ada kena ada niat, tak ada niat. Belum buat lagi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni kita kena lihat, mau tahu apa Allah mahu kita buat, dan kita berkeinginan untuk buat apa yang Allah mahu, dan berkeinginan untuk tinggalkan apa yang Allah tak mahu. Jadi keinginan kita suburkan dengan kehendak untuk berbuat kebaikan. Jadi bila kita buat benda tu, kita pastikan dia dibuat dengan cara yang betul, dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka saja. Baru kita dapat pahala kebaikan. Kalau amal kebaikan tu kita tak buat dengan cara yang Allah suka, tidak dengan niat nak suka ke Allah, maka dia tidak dapat kebaikan. Jadi untuk dapat keinginan buat baik inilah, kita mesti ada desire, keinginan nak jadi kekasih Allah. Tak ada kita ingin nak buat baik ni.
kalau kita nak kaya dan berjaya. Kalau maksud hidup kita kaya dan berjaya, maksud hidup kita dapat buat apa kita nak, tak ada keinginan datang kepada kebaikan, apa hal nak buat kebaikan. Jadi kerana kita sudah silap hala tuju hidup, maksud hidup sudah hilang. Orang yang hisap dada, yang merompak, meragut, banyak dia ni orang kes dada ni. Polis tangkapan dekat Petaling Jaya, kes. Semua ada kes dada dia orang tu. Orang hisap dada ni orang yang nak lazat je hidup dalam dunia ni. Atau orang hisap dada ni orang yang banyak risaunya, banyak masalah. Tak ada orang nak hisap dada kalau tak ada masalah ni. Orang hisap dada ni orang banyak masalah dan orang nak hidup lazat lah. Jadi dia risau sangat. Dia, kawan dia kata, mudah je hilang risau, kau makan. Hilang lah. Mula tangkapan pertama lah. Nak hilangkan risau. Betul lah hilang. Jadi satu orang kata aku tertangkap dengan dada ni. Satu waktu saya ada masalah yang sangat besar. Saya tak dapat nak hilangkan masalah. Jadi kawan saya kata kau ambil dada. Saya ambil. Itu bermulanya saya isap dada. Dia mula orang tak isap dada. Jadi kita kena tahulah kenapa orang Malaysia ni banyak isap dada, budak-budak ni. Puncanya mereka tak ada maksud hidup. Yang kedua, kerana tak ada maksud hidup, hidup nak senang, hidup nak seronok macam Yazid dulu, nak lazat. Maka berlakulah masalah kan. Allah takkan bagi tenang pula kat dia. Bila dia tak sembahyang, bila dia tak puasa, bila dia tak mau buat dakwah, semua tak nak. Nak seronok je. Tentulah buat maksiat. Bila maksiat ni dapat tak tenang. Orang yang tak tenang ni, orang yang diazab oleh Allah di dunia ni, memula sekali azab Allah bagi kepada manusia di dunia ni, tak tenang. Sebab itu hari ini masalah utama manusia di dunia ni tak tenang. Akibat tak tenang ni, dia punya digestion jadi tak betul. Digestion, penghazaman makanan tak betul. Assimilation, penerapan makanan tak betul. Elimination of toxin pun jadi tak betul. Jadi dia jadi mental dia jadi tak betul, leading to anxiety. Dari macam paranoid, mental disease, macam-macam. Macam Rashidi ada mental illness tu, obsession, they call it compulsive obsession. Macam-macam term doktor pakai jiwa bagi. Doktor cakap kat saya ada obsessive compulsion. Yang satu lagi dia give me, dia diagnose me as kemurungan. Macam-macam. It's all mental illness. Inability to think wisely lah. Mental illness. Ada seorang abang kepada hakim, wife dia tu mental illness. Pernah jumpa saya. Tapi bila suami dia sekarang dah jadi MP, member parlimen, dah ada jawatan, dia pun dah ada kerja, mental tu hilang. That mean mental illness dia dulu sebab dia ada kebimbangan lah tentang income, tentang wife dia, buat husband dia dulu engineer. Tapi tak apa yang dia tak dapat, yang menyebabkan dia risau, mesti bergait dengan dunia. Sekarang bila dunia mudah, dapat ini, dapat itu, dia jadi tenang lah. Dia dah tak mental lagi kata
Hakim. Dah bekerja pula dengan Syatiri sebagai dia punya apa ni, supaya orang asisten dia dah. Dia selalu cakap Abang Syatiri ni tak tahu politik. Maksudnya tak tahu curi duit. Jadi tuan yang mulia, mental illness disebabkan manusia ni risau, bimbang, takut. Takut yang berterusan, bimbang yang berterusan. Lepas tu takut tak cukup lah. Tak cukup duit. Apa jadi? Bimbang, tak cukup duit, tak cukup makan, tak cukup itu macam bimbang. Takut tak kahwin, takut tak ada anak, takut perempuan tu tak suka saya. Macam Anzalah ya, takut kalau perempuan tu tak cinta dia. Banyak kali tanya, you cinta saya tak? Cinta. Sekali dia cakap, saya tak cinta awak. Terus gila tu. Saya nak cari orang lain. Saya tak mau kamu. Takut hantu, takut semut, itu takut lah. Kalau kucing aja dia takut. Ada orang dia takut kucing. Itu takut. Satu sedih lagi. Mati mak, mati bapa, mati suami, mati anak, tempat sedih. Itu semua namanya tekanan. Semuanya ini kerana rosak yakin. Itu sedih, takut, risau, bimbang. Lepas tu pendam, marah kat orang, pendam. Tengok dia je, zoom, bergelora lagi marah. Jumpa je, zoom, bergelora marah. Lepas tu lagi apa? Lagi apalah. Takut, bimbang, sedih, kecewa. Dari kecewa, tak dapat ni, tak dapat itu. Kecewa ni biasa orang bila ni tak dapat lah. Tak dapat kahwin dengan perempuan tu, kecewa lah. Rashidi, dia ada 2 perempuan yang dia cinta, yang dia tak dapat kahwin dengan perempuan tu dan diambil oleh kawan dia. Satu yang di Perlis, satu yang di sini. Akhirnya 2 perempuan tu kahwin dengan kawan dia pula tu. Dia kecewa lah. Dibawanya ke Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur, kecewa lagi. Hari ni, kecewa tu tak hilang lah. Tetap ada kat fikiran dia. Dia kata saya tak nak suka dengan siapa pun, melainkan diri saya. Sebab tu dia jadi macam tu. Yazid macam tu juga. Dia tak suka kat awak. Sebab dah bagi tahu dah. Saya tak suka. Kamu suka saya tak suka awak. Saya sanggup rosakkan hati awak, tapi saya tak sanggup rosakkan hati bini saya. Saya cinta bini saya. Macam itulah dia cakap banyak kali. Apa yang Yazid dapat akibat itu, tak suka semua orang, melainkan bini dia. Itu je lah dia dapat. Dan ini adalah salah. Akibat salah, tindakan dia salah. Akibat tindakan salah, hati semua tak tenang. Nah, begitu juga dengan Rashidi. Kecewa. Rashidi kecewa. Jadi dia kahwin dengan perempuan sekarang bukan kerana cinta, dah terpaksa. Kerana apa, dah tak tahan lagi, menahan derita. Tak dapat buat seks yang Allah mahu, yang Allah kendaki. Kalau buat seks, nambah derita. Buat seks yang tak jarang senang. Rashidi dia tak nak. So dia pun cakap saya, tak ada perempuan ke ya Allah untuk saya. Dia cakap kat saya, banyak perempuan ni takkan tak ada untuk saya. Akhirnya Allah bagi seorang perempuan yang jauh lebih tinggi akademik dia, master. Dia STPM pun 3 kali baru lulus. Katanya boleh dapat jadi cikgu, tapi tak ada. Jadi bodoh akhirnya. Banyak kali ambil. Ya. Jadi tuan yang mulia, lepas tu bini dia educated. Mana nak dengar cakap dia.
Dah lah dia tak cinta kat perempuan tu, hanya nak bersetubuh je. Jadi dia marah lah. Dia pula ego kerana salah yakin lah. Salah yakin dapat ego. Salah yakin dapat kecewa. Salah yakin sebab takut. Salah yakin sebab dapat bimbang, risau. Bila satu orang tak ada kerja, dia risau. Sebab salah yakin. Kerja bagi duit. Cuba Allah bagi duit. Yakin. Tak ada risau, kerja tak ada. Macam Yazid sekarang, dia tak ada kerja. Dia risau tu. Pening ke? Cuma dia yakin Allah bagi duit. Betul-betul yakin lah. Bukan mulut je cakap. Dia tak risau. Macam saya kan. Mana ada saya kerja. Sekarang dulu ada juga kerja seminggu sekali kan. 2-3 jam. Sekarang saya tak ada kerja langsung. Patut saya risau lah. Betul tak? Tapi Allah tak bagi saya risau. Jadi saya tak dapat risau. Orang yang yakin salah ni Allah bagi dia risau. Sebab jadi takut. Anzalah dia yakin risau. Dia risau. Kalau dia tak kerja, duit tak ada, kahwin tak ada. Perempuan tu menunggu, dia kata, aku bila abang nak pindah. Dah lama menunggu. Jadi dia takut lah. So terpaksa kerja sampai 10 malam dari 2 petang. Jadi semua tindakan kita adalah kerana kita takut, bimbang, risau. Jadi ini namanya tekanan. Bila kita tak suka satu orang kan, sebab kita tak suka dia. Lebih-lebih lagi kalau dia mak kita, bapak kita. Tengok dia je kita marah. Tengok dia marah. Jadi kita duduk dengan dia, marah je mana tak dapat tekanan yang berterusan. Tekanan ni yang dia jadi kesan ni berterusan. Risau yang berterusan. Takut yang berterusan. Bimbang yang berterusan. Sedih yang berterusan. Dendam berterusan. Jadi kita ingat, dia bagus. Dapat sedih, bimbang, tak bagus. Lama-lama dapat dapat mental. Dia mental ke ataupun hal-hal lain lah penyakit. Bukan semestinya mental ni. Sakit jantung, sakit ni. Semua penyakit ni akibat daripada perut. Perut tak boleh menghazam, tak boleh menyerap, tak boleh mengeluarkan toksin. Jadi akibatnya darah yang mengalir tu tak berapa bersih, tak mempunyai nutrien. Akhirnya sel-sel di badan tak dapat nourishment, tak dapat makanan yang betul, tak dapat oksigen. Jadi dia rosak lah. Tak semestinya otak, boleh mata, boleh telinga, boleh mulut, boleh jantung, boleh kidney, semua boleh. Jadi manusia ni kalau nak jadi sihat, dia kena yakin yang betul. Dia kena ada yakin yang betul. Yang pertama, baru dia dapat faham yang betul. Baru keinginan dia jadi selalu betul. Barulah perbuatan dia jadi betul. Benda ni lah yang menjadi sebab seluruh dunia ni, sama ada satu orang tu dia bahagia atau derita, di akhirat nanti sama ada di dalam syurga atau neraka, adalah kerana action dia. Bukan sebab lain. Bukan sebab dia ada harta atau tak ada harta. Bukan sebab di dunia ni ada kereta atau tak ada kereta, ada rumah atau tak. Allah SWT hanya lihat amal manusia, perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia ni dipengaruhi oleh apa yang dia percaya. Simple. Bukan apa yang dia tahu. Manusia hari ni cuba nak jadi baik dengan baca Quran. Tak boleh. Yakin dengan Quran boleh. Ini baca aja. Banyak baca. Banyak hafal. Tak jadi baik orang tu. Pura-pura baik pun ada. Jadi tuan-tuan yang mulia, manusia kena faham, manusia ni berbuat mengikut apa dia percaya, apa dia faham. Pertama manusia ni kena betulkan ialah apa yang dia percaya. Dan Allah dah bagi tahu dah apa yang kamu kena percaya. Yang kamu kena percaya tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang beri faedah, bahaya melainkan Allah. Itu yang kau kena percaya.
Bukan cakap je. Percaya. Masuk dalam apa kamu percaya, dalam hati kamu. Kan? Sehingga kamu mencintai Allah lebih dari segalanya lah. Mana Yazid dapat benda tu, dia cinta bini lebih pada Allah. Tak boleh tu lah, kalimah tu tak masuk lah maknanya. Bila kalimah tu masuk, kita tak suka lain dah. Bertambah suka kita pada Allah, bertambah sayang pada Allah. Ini Rashidi suka pun tidak. So macam mana? Maknanya kalimah tu tak masuk. Kenapa pula dia tak masuk? Ada yakin lain lah. Yang itu tak boleh buang lagi, macam mana? Yang itu tak dibuang lagi. Itulah. It's a simple science. The law of science. Iaitu satu benda kalau ada, tak boleh masuk benda lain. Benda kena keluar baru boleh masuk lain. That is science. Undang-undang dia. Air kotor, air teh, tak boleh tukar jadi air bersih kalau the whole teh tak buang. The whole air teh dia kena buang daripada mangkuk baru tukar air bersih. Kalau kita mau hati betul suci, semua cinta buang. Tinggal cinta Allah je. Barulah jadi kekasih Allah. Barulah tindakan kita holy. Holy and nobly. Maknanya holy dan noble. Mana akan jadi amal yang baik. Nah, amal Azrin tak bagus. Isteri dia dulu sanggup kahwin dengan dia. Dia ingat Azrin ni orang baik, buat dakwah. Jadi dia cakap dengan dia, marilah kita kahwin. Saya tak ada duit. Dia tadi, tak apa, saya bagi duit. Kenapa dia sanggup buat tu? Sebab dia ingat Azri ni baik. Tapi pada saya Azri tak baik. Dia mengising pusing-pusing. Kalau dia orang baik, dia tetap bersama saya sampai ke hari ini, dari dulu lagi. Dia tak baik, dia lari. Kenapa dia lari? Dia dapat tekanan lah kan. Tekanan dia aku tak tahu lah. Tekanan yang dia tak boleh tahan, cabut. Dia ingat tekanan tu akan hilang bila dia balik-balik. 8 tahun dia tinggal, tak ada jumpa saya. Macam-macam dia buat untuk hilangkan tekanan dia. Last dia ada tekanan lagi. Lepas tu dia fikir baik, balik jumpa Mesab lah, jumpa Dr. Naswar balik. Ada tak Dr. Naswar kat Facebook ni? Oh, dia tengok ada. Dia pun request for friend. Lepas tu bila saya terima, oh suka betul eh. Dia ingat saya tak nak terima dia. Jadi Azri ni tak baik orangnya. Nampak luar buat kerja dakwah. Tapi kalau kalimah tu tak masuk, buat kerja dakwah je, apa nak jadi? Maksud daripada buat kerja dakwah ni supaya kita sering cakap kalimah. Dan sering dengar. Dan kalau niat kita cakap tu untuk suka ke Allah, Allah suka. Allah masukkan kalimah tu dalam hati. Dengan syarat hati tu tak ada cinta lain. Kalau ada lain daripada Allah, itu mau dikeluarkan dulu. Sebab itu Allah buat Mus'ab bin Umair. Diikat tangan dia di rumah. Bila dia masuk Islam, lepas tu dihalaunya dengan 2 lapis kan, supaya yakin bahawa mak dia tu Tuhan pemelihara hilang. Boleh masuk Allah pemelihara tu dalam hati dia. Bilal dulu ingat dia punya Tuhan tu lah Tuhan dia. Allah buat Tuhan dia pukul dia supaya keluar. Tuhan lain daripada keluar daripada hati kita. Itu barulah boleh Tuhan Allah tu masuk. Kalau dunia ni, cinta dunia, cinta kerja, cinta bini ni tak keluar, tak boleh cinta Allah tu masuk. Dan apabila cinta Allah tak masuk, tak boleh kita niat nak taat Allah, suka keinginan selalu nak buat baik. Jadi jadilah keinginan kita selalu nak buat tak baik, sebab nak puaskan nafsu tak betul itu.
Nafsu yang betul ialah ingin jadi kekasih Allah, ingin menyukakan Allah. Itu nafsu yang betul. Nafsu yang salah, tak suka. Tak suka Allah, tak suka nak buat Allah suka. Allah gembira. Mana tak suka taat lah. Kalau taat pun pura-pura. Sebab takut. Takut neraka. Mau masuk syurga. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kehidupan ni sebentar je untuk kita baiki. Kita dengar ceramah ni bukan untuk dengar je, untuk kita buat. Dan banyak kali sudah diberitahu, yang dalam tu kena keluar. Baru kalimah boleh masuk. Walaupun kita buat kerja dakwah, dia tak boleh masuk kalau yang dalam tu tak keluar. Kita kena taat perintah Allah. Allah akan bagi kita perintah. Allah akan buat yang keluar, yang dalam tu keluar. Macam Rashidi, dia cinta diri dia. Allah buat dia bila buat gas, orang marah dia. Perintah Allah waktu tu, dia tak boleh marah orang tu, dia kena diam. Dia kata saya tak ada apa-apa. Tapi dia tak buat macam tu, maka tak hilang lah. Untuk hilangkan cinta bini dalam hati adik, Allah bagi tahu mereka kepada saya. Tu bagi tahu kat dia, cerai bini. Dia tak buat tu, tak boleh. Antara dia buat mak dia Tuhan dia, cinta. Selagi mak dia tak marah dia, dia tak boleh. Mak sebagai Tuhan tu tak boleh keluar. Sekarang dia suka sangat mak dia, sebab mak dia Tuhan. Kalau dia tak suka, memang tak ada mak dia Tuhan lagi kan. Macam mana mak dia jadi tak suka? Allah perintah amat saya, so kahwin janda tua. Dan Allah campakkan cinta dalam hati janda pada dia, dia pada janda tu. Tapi kalau dia tak nak buat, nak sukakan mak dia, sampai bila pun cinta mak Tuhan tu tak keluar. Bila tak keluar, kalimah mana boleh masuk? This is something yang mana semua orang kena faham apa saya cakap. Kalau satu orang mau jadi murid saya, dengarlah cakap saya. Tapi kalau tak mau dengar, jadi mana nak jadi murid? Mana nak jadi betul? Datuk Nasrah beriman beramal soleh. Muridnya tidak, sebab tak ikut. The whole process, macam mana Allah betulkan kita, betulkan yakin dia, ialah melalui perintah dia. Allah betulkan Nabi Ibrahim, perintah dia. Allah tak mahu dalam hati Nabi Ibrahim tu sikit cinta pada yang lain. Bukan macam kamu semua dan kita. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, dunia ni sebentar untuk kita buat sesuatu, untuk hati kita jadi betul. Kalau kita tak sempat buat ni dan dah mati, macam semalam kita tengok yang budak tabligh gemuk Azrul keluar kat Facebook dah mati. Dia mutawif. Dia umur saya ingat tak lebih 30 lebih saya ingat. Dah mati dah. Boceh tu gemuk mati juga. So kamu tengok semua ni, tak tahu ke mati boleh datang bila-bila. So kenapa tunggu nak taat sampai saya mati? Do it now. Just do it. Kita taat perintah Allah dengan cara Muhammad SAW, dengan niat Abang, pasti kita berjaya. Kita langgar perintah Allah, pasti kita kalah.